Pelbagai perkongsian menarik di MHI, Khamis 2 Februari. Nampak macam kartun tapi rupanya kek sebenar. Itulah keistimewaan kek komik 2D. Jom tengok bagaimana menghasilkannya. Masalah pengambilan pekerja asing sama ada di sektor pemakanan, perkilangan, pembinaan atau pembantu rumah bersama Ketua Pengarah Imigresen Malaysia menjawab persoalan mengenainya dan program rekalibrasi tenaga kerja 2.0. Serta ikuti Kembara Molek FM dalam menjejak stiker molek. Apa tu? Dengar cerita boleh menang hadiah bersama mereka tau. Mentera Citra Menarik DMH hari ini 2 Februari 2023 untuk anda bertemu dan berkongsi pelbagai ilmu juga maklumat yang bermanfaat, dan semoga anda dalam keadaan yang bermaya untuk kita lakarkan pelbagai wawasan, cerita dan semuanya. Saya hari ini nak berkongsi kepada anda sebagai mukadimahnya tentang mungkin ada nak bergerak, nak merancang, mungkin nak melihat bagaimana situasi di luar. Kita nak juga berkongsi kepada anda bagaimana keadaan cuaca yang menarik. Kita tinjau di Met Malaysia yang pasti memberikan anda info dan juga menjadi panduan untuk anda merancang pergerakan dan aktiviti. Baik, kalau kita tinjau di Kuala Lumpur, Kuching, Kota Kinabalu, Labuan, Kangas, antara yang cerah kecuali ada separa berawan di Petaling Jaya. Okey. Dan selain daripada berapa lagi amaran dikeluarkan di beberapa lokasi. Okey. Sebentar, kita semula. Okey. Dan sebentar, okey. 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 Bagaimana pula dengan laporan ribut peti? Beberapa kawasan hujan lebat ribut peti di Pahang dengan fokus di kawasan Jerantut, dan ini yang terbaru dikeluarkan. Okey, baik. Selanjutnya kita tinjau berkaitan dengan ribut hari ini dan cuaca yang dapat kita kongsikan bersama. Jangan lupa kita hari ini banyak pengisian yang menarik terutama untuk anda yang terlibat dalam bidang keusahawanan, yang terlibat dalam bidang sektor-sektor yang penting, macam mana hubung kaitnya dengan pekerja asing dapat kita manfaatkan informasi. Namun sebagai pemanis hari untuk hari ini, wanita yang sentiasa dilengkungi kemanisan akan berkongsi tentang dunia kek 2D yang mencetuskan fenomena dan tular di berbagai laman sosial. Faria, apa cerita? Ni ceritanya. Apa pun betul, selamat pagi dan Assalamualaikum. Cerita pasal manis-manis ni kadang-kadang pagi-pagi kan, ada orang kata yang tak sesuai kuih manis-manis tak nak lah. Ada yang suka yang berempah, tapi hari ini kita nak suntik kemanisan dalam kehidupan. Saya tak naklah keseorangan sebab saya nak peneman orang lelaki juga. Mari sini bang. Boleh? Boleh bang, mari sini bang. Okey, hari ini kita bersama dengan Almi Amira Munaras Khan. Beliau ini merupakan guru kek dan juga pakar kek lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nampak dari jauh bila kami masuk ke studio tadi, mata kami dikaburi macam, itu kek betul ke kek tipu? Tapi bila mendekatinya, inilah dia kreativiti kek komik 2D Factory. Ya, dan difahamkan dalam 2018 ya, bermula perjuangan dalam dunia perniagaan ni. Macam mana boleh terlibat peringkat awal? Sebenarnya actually masa tu sambung master, lepas tu saya buat part time kimia. Wow. Lepas tu macam terus jatuh cinta dengan bidang kek ni lah. And then saya teruskan je lah buat secara full time lah lepas tu. Bidang kimia. Okey. Ini kena melukis lah juga ni. Okey, sekarang ni maknanya untuk menimbulkan efek atau kesan tiga ilusi. Saya nampak macam ilusi lah. Tak boleh makan kan? Jangan belum masuk macam inilah kita nak jadikan dia nampak daripada jauh tu nampak macam komikal dan real lah macam tu lah. Tapi sambutan okey? Alhamdulillah. Okey. Kita sebentar saja lagi akan bersama dengan Amy. Saya panggil Amy. Betul-betul. Kita tak tahu lebih lanjut lagi. Tak ada, betul. Amy. Lebih lanjut lagi, mana lagi kreativiti yang kita boleh lihat lagi. Ini adalah hanya sebahagian, tetapi mungkin di hujung sana tu. Ni mukadimah sikit. Mukadimah sikit. Itu bukan bunga, tapi itu kek ya. Baik-baik bang nanti tak boleh bawa balik nanti. Okey, semua selepas ini bersama dengan Amy berkenaan dengan kek komik 2D. Tapi selepas ini Fatri, tajuk yang pastinya akan memberi sedikit informasi kepada seluruh rakyat Malaysia berkenaan dengan RTK 2.0. Itu dia, berat dan perlukan penjelasan yang mendalam supaya tidak timbul sebarang percanggahan maklumat. Selepas ini di MHI.
Okey, masih di Malaysia, kita nak topik yang sekira agak berat dan penting untuk negara. Yang Faria, kalau kita nak membangunkan negara, perlukan kepada sumbangan sumber manusia yang besar, yang banyak dalam bidang lapangan yang meluas, termasuklah dalam bidang industri, pembuatan, peladangan, semuanya sekali. Dan keperluan tenaga asing ini amat penting. Betul. Dan sejak 10 Januari yang lalu, kerajaan telah pun mengumumkan pelaksanaan semula program rekalibrasi tenaga kerja RTK 2.0. Mulai 27 Januari yang lalu telah pun bermula, telah pun diwarakan bagaimana sebenarnya majikan dan sebagainya boleh membawa pekerja untuk didaftarkan dalam program ini. Dan inilah sebenarnya untuk antara langkah ataupun usaha kerajaan untuk memenuhi keperluan tenaga kerja asing. Yes. Kita akan bersama untuk berbincang secara mendalam ilmiah bersama dengan Datuk Sri Khairul Zaimi bin Daud, Ketua Pengarah Imigresen Malaysia. Assalamualaikum Datuk Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih bersama dengan kami Datuk Sri. Baik, pastinya bila ada pengumuman sebegini, kita tahu ada yang segelintir yang kata majikan dan sebagainya sebelum ini ada konflik dari segi tenaga kerja asing dan sebagainya kan. Jadi bila dibuka semula ni, pastinya banyak respon yang diterima. Jadi nak tahu juga, mungkin Datuk Sri boleh kongsikan bersama kami terlebih dahulu berkenaan dengan RTK 2.0 ini. Yang pertama saya ucap terima kasih dahulu kerana beri peluang kepada saya untuk menjelaskan tentang beberapa perkara berkaitan dengan isu pekerja asing sekarang ini, khususnya rekalibrasi tenaga kerja. Dan apa yang saya perlu perjelaskan di sini ialah program ini sebenarnya satu program yang berbentuk seolah-olah seperti program pemutihan, di mana kerajaan telah memberi peluang kepada semua majikan yang sekarang ini mungkin sedang menggajikan pekerja asing tanpa izin untuk mendaftarkan pekerja-pekerja mereka ini, membayar levy dan kemudian akan dikeluarkan dengan pas lawatan kerja sementara oleh Jabatan Imigresen Malaysia. Jadi tidak perlu risau di kalangan majikan-majikan, mereka boleh membawa pekerja-pekerja ini untuk keluar dan mendaftarkan dengan Jabatan Imigresen Malaysia. Kerana terdapat kekhawatiran bahawa sekiranya mereka membawa pekerja-pekerja mereka ini keluar yang tidak mempunyai dokumen ini, mereka akan ditahan dan didakwa. Saya beri jaminan bahawa tidak ada tindakan penguatkuasaan yang akan diambil oleh Jabatan Imigresen Malaysia untuk tujuan pendaftaran ini. Jadi bagaimana pula dengan mungkin ada fasa-fasa yang perlu dilalui sebelum mereka ini, sebab saya perhatikan syaratnya ketat ya. Kita mematuhi semua peraturan regulasi yang ada demi menjaga kedaulatan undang-undang semuanya. Fasa-fasa yang diambil untuk memastikan ini berperingkat atau macam mana, Datuk Sri? Yang pertama sekali, majikan mereka perlu mendaftarkan permohonan mereka secara atas talian di dalam portal Jabatan Imigresen Malaysia. Kemudian Jabatan Imigresen akan memaklumkan mereka tarikh untuk datang ke mana-mana pejabat imigresen di seluruh negara dan membawa bersama pekerja asing mereka untuk tujuan verifikasi. Verifikasi ini bermakna cop jari mereka ini, biometrik, diambil rekodnya oleh Jabatan Imigresen dan kemudian akan disemak di dalam rekod jabatan. Sama ada mereka ini mungkin pernah terlibat dalam kesalahan jenayah mungkin sebelum ini, dan parti-parti seperti ini tidak akan diluluskan untuk pendaftaran. Selain daripada itu, sekiranya mereka pernah tinggal lebih masa, mereka pernah berada di dalam negara kita tanpa sebarang dokumen, ataupun mereka pernah mempunyai permit kerja, PLKS itu, tetapi bekerja di dalam sektor yang tidak dibenarkan. Yang ini semua tidak ada masalah. Majikan boleh mengambil mereka ini untuk bekerja semula. Dan selepas lulus verifikasi, majikan akan dimaklumkan dan mereka akan melakukan proses pemeriksaan kesihatan, FORMEMA, yang dikenali sebagai FORMEMA. Kemudian sekiranya FORMEMA semua lulus, tadi datang ke immigration, buat verifikasi 100 orang lulus, buat FORMEMA 100 orang pekerja lulus, majikan perlu bayar levy. Kalau di dalam sektor peladangan RM660 seorang, kalau dalam sektor perkhidmatan seperti restoran dan sebagainya RM1,850. Dan selepas bayar levy itu akan dikeluarkan
PAS lawatan kerja sementara yang berkenaan. Baik. Sebenarnya banyak lagi soalan kita nak kemukakan, pastinya akan turut membantu para majikan berkenaan dengan penggajian pekerja asing dan ini. ada SOP yang perlu dipatuhi lah. Ya. Dan ini sikit rangkuman kami sekalian untuk anda supaya memudahkan lagi pemahaman dan respon ramai terhadap artikel yang ingin dilaksanakan. Pada 10 Januari lalu, kerajaan mengumumkan pelaksanaan semula program rekalibrasi tenaga kerja atau RTK dan mewujudkan pelan kelonggaran pengajian pekerja asing. Alternatif ini dijana bagi memenuhi keperluan tenaga kerja asing mengikut situasi permintaan terhadap beberapa sektor perniagaan. Program RTK merupakan sebuah program khas untuk meregularisasikan pendatang asing tanpa izin parti di negara ini sebagai pekerja asing yang digajikan oleh majikan yang layak. Ini tertakluk kepada syarat-syarat ketat yang diputuskan oleh kerajaan melalui Jabatan Imigresen Malaysia dan Kementerian Sumber Manusia. Rata-rata majikan yang mengajikan warga asing dalam perniagaan menerima baik keputusan itu. Jadi kita memang memerlukan khidmat pekerja luar dan sebaiknya macam Indonesia lebih baiklah. Sebab apa? Dan seperti kata senang, bahasa. Bahasa lebih senang untuk kita berkomunikasi dengan pelanggan-pelanggan kita pun yang memang biasa kita menggunakan bahasa Malaysia, jadi senang. Tapi kalau berkenaan dengan negara luar, maknanya kalau dalam industri saya ni, maknanya kalau macam industri kita sama, restoran kita ada macam-macam, restoran mamak apa semua, tapi kita restoran Melayu, so kita lebih kepada customer Melayu dan percakapan lebih senang, berkomunikasi lagi lebih senang. Bagi saya, dengan pengambilan warga asing ni memudahkan saya. Diorang ni senang menerima arahan dan lepas tu diorang tak ada demand gaji ke apa. Dan berapa kita buka dengan diorang akan fikirkan dalam 5 minit, 10 minit dan kalau okey diorang accept terus. Tetapi baru-baru ini, Duta Besar Indonesia ke Malaysia, Hermono, mengeluarkan kenyataan mengenai negara Indonesia yang bersikap terbuka jika agensi perkhidmatan pembantu rumah di Malaysia mahu mengambil amah dari negara lain. Ini disebabkan caj yang dikenakan agensi di Indonesia tinggi kerana penggunaan khidmat orang tengah atau dikenali sebagai calo bagi mendapatkan amah dari negara itu. Difahamkan orang tengah itu perlu dibayar antara 4 hingga 6,000 ringgit seorang. Ini tidak termasuk kos dokumentasi, penginapan, latihan, tiket penerbangan dan makanan sebelum amah dihantar ke negara ini. Apa pandangan majikan menerusi kenyataan yang dikeluarkan ini? Kita kalau ikutkan boleh ambil dari negara lain. Cuma kadang-kadang budaya tu tak sama. Bila budaya tak sama ni kadang nak menyusulkan diri tu lambat. Saya sendiri pernah ambil Filipin punya maid. Okey, tak ada masalah pun. Cuma yelah, daripada segi kesesuaian budaya tu kadang kena ada masa sikit lah. Even daripada pekerja Indonesia, dulu kita boleh anggap diorang ni kerja keras. Tapi yang golongan muda sekarang ni tak macam yang dulu ni. Bila push sikit je, dah lembik. Maksudnya dah cepat mengalah dan berhenti. Jadi macam mana kita nak bayarkan untuk permit diorang itu semua, sedangkan mereka dalam masa sama pun mereka tak boleh bekerja dengan sebagaimana yang kita nak, dan mereka pun dalam masa sama boleh pergi bila-bila masa. Setakat 31 Januari 2022, media melaporkan jumlah keseluruhan pekerja asing di negara ini seramai 1,157,481 orang, meliputi 86,084 pembantu rumah asing atau PRA. Majoriti PRA adalah dari Indonesia iaitu sebanyak 59,605 orang. Diikuti Filipina seramai 22,803 orang dan Vietnam seramai 1,031 orang. Manakala berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Jabatan Imigresen Malaysia pada tahun 2022 sehingga Oktober lalu, sebanyak 26,109 pendatang asing tanpa izin parti diusir dengan warga Indonesia mencatatkan jumlah tertinggi iaitu sebanyak 12,922.
Melalui program rekalibrasi pulang dan program rekalibrasi tenaga kerja yang dilaksanakan pada November 2020 hingga 30 Jun tahun lalu, 712,435 parti berjaya didaftarkan. Seramai 293,907 parti mendaftar untuk program rekalibrasi pulang, manakala 418,528 lagi memilih untuk program rekalibrasi tenaga kerja. Perkara ini secara tidak langsung membuktikan ramai pendatang asing tanpa izin memilih untuk bekerja di Malaysia. Namun, sejauh manakah program RTK dan kelonggaran pengajian pekerja asing membantu menangani isu lambakan parti di negara ini? Dan bagaimana pula dengan kos yang dikatakan semakin tinggi bagi mengambil pekerja asing, terutamanya pembantu rumah? Jadi ayat terakhirlah pembantu rumah. Ya, sebelum kita pergi pada isu-isu yang besar, peladangan, pembuatan semua, kita dalam domestik dulu. Tentang isi rumah ini memang apa masalah? Yalah, sebab masalah kita sekarang ini ibu dan bapa bekerja, suami isteri bekerja, jadi itu antara tuntutan yang sekarang ni trend kan. Jadi kita memerlukan pembantu rumah tu sangat kritikal. Ya, tetapi ada halangan dari segi macam mana kita nak mempermudahkan dari segi pembantu rumah ni, antara keperluan penting untuk kita membangunkan negara, perlu juga pada isi rumah yang terjamin dengan bantuan daripada mereka ni. Immigration faham bahawa peranan pembantu rumah ini adalah sangat besar kepada rakyat Malaysia ni, terutamanya bagi mereka yang bekerja. Dan sebab itu di dalam program rekalibrasi 2.0 kali ini, sektor pembantu rumah turut dimasukkan. Bermakna sekiranya sekarang ini terdapat majikan-majikan ataupun rakyat kita yang menggunakan pembantu rumah yang tidak mempunyai sebarang dokumen, mereka juga boleh mendaftarkan pembantu rumah berkenaan untuk dikeluarkan permit kerja oleh Jabatan Immigration. Mereka juga boleh mencari sekiranya ada mungkin pendatang asing tanpa izin yang lain yang sesuai untuk dijadikan sebagai pembantu rumah, mereka boleh mohon. Dan selain daripada itu, sudah tentulah beberapa syarat perlu dipatuhi seperti pendapatan bulanan dan sebagainya, ya, yang itu masih lagi perlu dipatuhi oleh semua majikan. Dan kalau kita bercakap tentang pembantu rumah ni, saya faham bahawa sememangnya terdapat banyak isu yang dibangkitkan kepada immigration, terutama berkaitan dengan pembantu rumah lari dan sebagainya. Jadi tindakan jabatan untuk membantu majikan-majikan rakyat kita ini, semua pembantu rumah yang lari ini, daripada majikan mereka, hari ini datang, esok lusa tiba-tiba hilang, majikan rugi, mereka ini akan disenarai hitamkan oleh Jabatan Immigration Malaysia. Dan sekiranya ditangkap, mereka akan didakwa dan diusir pulang. Baik. Tadi kita dah ada sedikit artikel berkenaan dengan tenaga kerja dari Indonesia, dan Duta Indonesia juga telah memberikan komen. Jadi kita nak dengar komen Datuk Seri juga berkenaan dengan isu pembantu rumah ataupun tenaga kerja yang dari negara Indonesia ni. Ya, yang pertama saya perlu jelaskan bahawa pembantu rumah ini selain daripada Indonesia, kita mempunyai 9 negara sumber yang lain. Antaranya termasuklah Filipina. Filipina sekarang ni di tangga yang kedua paling tinggi, yang paling diminati oleh rakyat Malaysia kerana kebolehan mereka berbahasa Inggeris. Dan kebanyakan majikan yang berada di bandar-bandar ni, mereka lebih memilih pembantu rumah daripada Filipina kerana mereka lebih berdisiplin. Selain daripada itu, kita juga boleh sebenarnya membawa pembantu rumah daripada Cambodia ataupun Kemboja. Daripada Thailand pun boleh, daripada Laos, daripada Sri Lanka. Dan mungkin ramai yang tidak tahu, sebenarnya daripada Uzbekistan juga boleh dibawa pembantu rumah daripada sana. Dan salah satu daripada 9 negara sumber. Cuma mungkin agaknya kerana faktor bahasa dan budaya yang terlalu jauh berbeza. Risiko juga tu Datuk Seri? Mungkin ada sedikit risiko lah. Risiko lain perlu dipertimbangkan. Isteri kena tapis dulu Datuk Seri. Okay. Jadi bila kita buat artikel ini, Datuk, apa mungkin sambutan respon pada majikan? Sebab mungkin ada apa approach untuk melatih mereka memberi taklimat sebagainya dari segi pematuhan SOP yang perlu ada dalam usaha untuk tadi kata Datuk Seri pemutihan ini. Sambutan dan terima setakat ini begitu di luar dugaan. Dalam masa 5 hari, kita bermula pada 27 hari bulan baru-baru ini. Jumlah permohonan yang telah diterima oleh immigration sekarang ini ialah 47,500 orang. Tenaga kerja
yang tidak sah sekarang ini yang ingin dimohon kepada Jabatan Immigration untuk diberikan pas lawatan kerja yang berkenaan. Dan kami jangka kalau melihat kepada rekod sebelum ini, jumlah yang berjaya didaftarkan ialah seramai 265,000. Dan kami jangkakan jumlahnya mungkin akan lebih kerana kali ini syarat-syaratnya dilonggarkan. Kali ini saya perlu jelaskan, mana-mana majikan sekalipun, mungkin ada di kalangan pakcik-pakcik di kampung-kampung yang ada 7-8 ekar ladang sawit contohnya, yang ada 7-8 ekar kebun getah, mungkin digajikan rakyat asing untuk membuat kerja-kerja di ladang, boleh memohon. Begitu juga dengan peniaga-peniaga kecil di kampung-kampung, di pekan-pekan. Mungkin ada kedai tom yam, mungkin kalau di daerah Temeloh sana popular dengan ikan patinnya, ya, ada menggunakan tenaga kerja asing dan yang sekarang ni tidak ada permit, juga boleh memohon kepada immigration dan kita akan luluskan semua permohonan jenis seperti ini. Baik. Dan hari ini sebenarnya kita membincangkan dua perkara. Selain daripada rekalibrasi 2.0, ada juga pelan kelonggaran penggajian pekerja asing, Datuk Seri. Apa perbezaan antara dua ni? Terdapat perbezaan yang begitu besar. Recap ialah program untuk menggajikan semula pendatang asing tanpa izin. Pelan kelonggaran ini ialah proses kerja untuk menggajikan pekerja asing secara sah yang telah dilonggarkan syarat-syaratnya. Contoh kalau sebelum ini katakan seorang majikan dia perlu membawa masuk pekerja daripada Bangladesh. Yang pertama sekali perlu mengelankan tawaran, kemudian memohon kepada Jabatan Tenaga Kerja, Kementerian Sumber Manusia untuk membawa masuk pekerja asing. Kelulusan, ya. Kemudian perlu menjalani proses temuduga, interview dengan agensi kawal selia. Kalau dia majikan yang mempunyai restoran, agensi kawal selianya ialah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri. Pelbagai proses sebelum mereka boleh datang ke immigration untuk membayar levy. Sekarang ini dipendekkan proses. Mereka cuma perlu memohon kelulusan daripada Kementerian Sumber Manusia. Dan KSM akan memberikan kelulusan dalam masa 3 hari. Katakan saya majikan, saya mohon kepada KSM, saya perlu 100 orang pekerja daripada Indonesia. Saya ada restoran. KSM akan berikan kelulusan 100. Okey, setelah dapat surat kelulusan, dengan surat kelulusan itu datang ke immigration, terus bayar levy. Kalau dia luluskan 100, 100 lah dia bayar levy. Kemudian immigration akan keluarkan apa yang kita panggil calling visa ataupun visa dengan rujukan ini. Dan dengan kelulusan itu mereka boleh membuat rekrutmen di negara sumber untuk membawa masuk pekerja asing mereka. Jadi pelbagai syarat-syarat yang sebelum ini dikenakan telah pun dilonggarkan. Dan tempoh kelonggaran ini mengikut keputusan asal kerajaan ialah untuk first quarter. Tetapi saya berhasrat nanti untuk mencadangkan supaya ia dipanjangkan lagi. Tarikh luput tu. Ya, tarikh tamat. Supaya mungkin ada yang sempat membuat persiapan segi dokumentasi dan sebagainya. Jadi apa mungkin tindakan kepada majikan yang enggan bekerjasama? Sebab sekarang ni kita tengok Jabatan Immigration macam menerima dengan suci hati, ya. Jadi apakah implikasi pada majikan yang tidak mematuhi semua tawaran yang diberikan dengan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan ni? Bagi program rekalibrasi, ya, sekarang ni immigration mengurangkan operasi-operasi penangkapan untuk memberi peluang kepada majikan ini datang dan mendaftarkan pekerja mereka. Contohnya, kalau sebelum ini immigration berdasarkan kepada maklumat daripada orang ramai, kami akan pergi menyerbu premis-premis perniagaan, sekiranya terdapat parti akan ditahan, didakwa, majikan akan didakwa. Sekarang ni operasinya diubah sedikit. Majikan yang didapati menggajikan parti ini akan diberi nasihat untuk mendaftarkan pekerja mereka dalam masa sebulan. Dan sekiranya mereka enggan untuk mengambil peluang daripada program RTK ini, barulah tindakan di bawah undang-undang akan dikenakan. Jadi saya mohon kerjasama semua majikan, ambillah peluang ini, ya, untuk menggajikan pekerja-pekerja yang bertaraf parti sekarang ini secara sah. Pastinya pihak immigration pun untuk melaksanakan, mengawal, mengendalikan macam tadi Datuk Seri kata, kurangkan serbuan dan sebagainya, nak naturalkan benda tu kan. Pastinya susah juga Datuk Seri. Tapi bagaimana peranan kalian lah
untuk sebab ada objektif masing-masing kan. Pada masa sama perlu menjaga keselamatan dan sebagainya. Ya, satu soalan yang sangat bijak. Kerana ada program rekalibrasi dan kalau dalam masa yang sama immigration melaksanakan operasi menangkap dan sebagainya, immigration akan dipersoalkan. Ya, sekarang ada rekalibrasi, tetapi kenapa selalunya majikan akan memberi alasan bahawa mereka sedang dalam proses mengambil tindakan untuk membawa parti ini ke immigration. Yeah. Jadi janganlah diambil sebarang tindakan. Sebab itu saya berikan tempoh masa sebulan daripada tarikh dilawati oleh agensi, oleh bahagian penguatkuasa saya. Majikan mesti mengambil tindakan. Mesti mendaftarkan ke semua ini di dalam portal immigration. Jika mereka tidak membuat demikian, bermakna mereka sengaja tidak mahu menggunakan kesempatan ini dan sengaja mahu menggunakan parti sebenarnya kerana tidak perlu bayar levy dan sebagainya. Jadi dengan pelaksanaan ini mungkin juga akan memberi impak kepada jumlah tenaga kerja. Datuk Sri melihat macam mana? Yes, memangnya jumlah tenaga kerja akan meningkat dengan cara yang lebih cepat. Berdasarkan pengalaman program rekalibrasi sebelum ini, kita berjaya mengeluarkan pas lautan kerja sementara sebanyak 265,000. Satu jumlah yang tinggi dan majikan sebenarnya dapat menjimatkan antara 5 ke 6,000 kos. Sekiranya mereka membawa pekerja fresh masuk daripada negara luar. Sumber telah pun tersedia di dalam negara kita. Mereka cuma perlu membayar. Jika levinya 1,850 untuk sektor perkhidmatan, jumlah keseluruhan bayaran cuma dalam RM3,100 lebih kurang. Datuk Sri optimis dengan kejayaan RTK 2.0? Berdasarkan pengalaman sebelum ini, saya optimis. Ini adalah satu program berbentuk serampang dua mata sebenarnya. Satu untuk mengurangkan parti dan yang kedua untuk membantu meningkatkan sektor-sektor dan industri-industri perniagaan kita dan seterusnya membantu perkembangan ekonomi negara. Okay, dengan apa yang kita bincangkan hari ini, Datuk Sri, mungkin Datuk Sri sendirilah terpanggil kepada majikan mungkin masih yang kadang-kadang baru buka TV, sampai bila ni? Kan ada yang baru tahu berkenaan topik ni. Mungkin Datuk Sri ada nasihat kepada majikan juga orang ramai? Program ini akan berjalan sehingga 31 Disember tahun ini, 2023. Nasihat saya kepada semua majikan untuk program RTK, jangan menunggu sehingga saat-saat akhir. Ambil tindakan daripada sekarang supaya prosesnya dapat dipercepatkan. Dan mereka boleh menjalankan perniagaan dan sebagainya selepas ini tanpa perlu ada rasa takut-takut. Takut diserbu dan sebagainya. So, ambil kesempatan, grab the opportunity. Baik. Itu dia. Berkenaan dengan RTK. Ambil peluang dan kita manfaatkanlah segala kemudahan ini untuk menjana industri peribadi dan juga untuk negara sendiri dalam keadaan yang selamat kerana semua telah pun ada dokumen yang lengkap untuk beroperasi. Baik. Diucapkan terima kasih Datuk Sri Khairul Zaimi Daud, merupakan Ketua Pengarah Imigresen Malaysia. Datuk Sri, mungkin ada apa-apa lagi kata-kata? Yang tertinggal ke ada? Saya cuma ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kerana peluang ini sebenarnya sangat besar artinya kepada immigration untuk kami memberikan penjelasan dengan jelas kepada semua majikan. Apa itu RTK dan apa itu program kelonggaran. Terima kasih. Baik. Itu dia. Dah sedia dengan pembantu rumah Uzbekistan? Janganlah. Nantilah fikir banyak 9 negara kan Datuk Sri. Datuk Sri jangan senyum. Baik, lepas ni kita akan berehat seketika kembali. Nanti kita sambung balik. Dunia kek. Yang kek unik 2D Komik selepas ini. Masya Allah. Okey, dari kaunter immigration ke kaunter kek. Ini dari Uzbekistan. Boleh ke Fariha?
Itulah tengah cuba. Bila kali terakhir Okey tu, cantik tu. berada di dapur ke? Tak, saya terus terang saya cakap, saya kalau buat kek, baking saya tak pandai. Tapi kalau masak-masak, tak apa mak jangan risau. Saya akan jaga anak mak baik-baik. Dia macam tu. Ya, mukadimahnya. Baik, kembali kita bersama dengan Almi Amira Munaras Khan, pelajar jurusan Ambil master dalam culinary. Baik, jadi apa yang menawarnya dunia kek ni? Memang dah terbiasa ke pengalaman lepas PM kerja di kedai kek ke apa yang menyebabkan tak ada pengalaman bekerja kat kedai kek pun. Cuma sebab kita cari duit secara apa orang kata, cara ni lah, sebab sama master kan, jadi kita nak duit tepi kan, selain daripada allowance. So saya buatlah kek. Tapi lama-lama dia jadi macam dah jatuh cinta dah. Macam buat tu tak boleh nak stop dah. Memang ada minat juga dunia-dunia animation fantasi ke atau macam mana? Tak ada. Apa memilih untuk fokus pada yang macam ni? Okey, kek ni kan kata komik 2D ni dah daripada tahun lepas kan? Amy, tapi tiba-tiba naik balik naik balik. Dia macam sebab tu kot. Dia yang macam yang berwarna tu dia macam naik, apa orang kata? Nampak menonjol lah. Kalau tak dulu orang buat macam ni je, hitam putih je. Hitam putih kan, tak nampak sangat. Okey. Jadi di mana beroperasi? Saya home base baker je. Ada bantuan daripada pekerja ke? Tak ada. Okey. Memang buat seorang lah. Okey, benda ni mungkin nampak simple tapi apa dicelahannya cabaran dia muncul? Abang tang saya ke? Tak. Okey, nak tanya Amy juga sebab ini susah mana nak buat kek yang macam ni? Susah mana? Nak pelbagaikan idea ke dan dapatkan apa cabaran dia? Actually macam kita nak macam ni dia akan jadi untuk kek 2D ni dia limited sikit lah dia punya design tu. Dia tak ada macam banyak sangat. Macam contoh kalau kita buat custom kek yang macam kartun-kartun bertema kan. Itu lain sebab kita boleh pelbagaikan design dan apa-apa lah. Tapi yang ni macam dia lebih kepada apa? Untuk create the illusion of the cake tu je. Maknanya kita design macam biasa tapi kita nak createkan ilusi 2D tu. Okey, ini dua jenis kek yang berbeza. Ini daripada fondant. Yang ni daripada krim lah. Okey, yang mana yang sering diminta oleh pelanggan? Selalunya dia ikut customer punya apa bajet jugalah. Kalau macam tu bajet dia kena besar sikit lah. Berapa ni? Anggaran? Anggaran dekat 300 lah. Yang ni lebih kurang 180, 160. Berapa lama nak siapkan untuk yang ni? Yang tu termasuk bakar dia dalam 2 hari jugalah. 2 hari? Sebab bakar kita bagi dia sejuk dulu, nanti kita coating. Masuk dalam sesuai dengan harga dan juga masa yang dilaburkan untuk menyiapkan. Lagipun dia nampak macam lagi kemas sikit lah yang fondant tu compare dengan yang krim. Dan dia tahan lama lah untuk bawa pergi travel jauh-jauh. Kalau ikut permintaan daripada pelanggan-pelanggan kan, apa mungkin ada trend tertentu yang diminati ke? Kalau perasan? Macam mana? Trend tertentu. Design dia. Kebanyakannya kalau macam kek 2D ni, dia orang akan pilih yang macam ni lebih kurang sama tapi dia orang akan tukar colour. Macam ikutlah kalau yang lelaki selalu dia akan request yang pink tu jadi biru. So kita follow je lah customer punya request. Kalau macam ni, berapa markah dapat kita berikan? Okey ni, cantik ni. Akak dulu ni. Jarang orang selalu ketar-ketar tau kalau nak buat ni. Dia sebab dia picit pakai tangan ni. Ni geram. Luahan hati dia dalam ni. Luahkan dia. Jangan simpan kat dalam. Sekarang ni memang sepenuh masa ya? Sekian 10 masa. Okay. Memang saya akan terima custom cake order tu weekdays dan juga weekend lah. Tapi kebanyakannya memang weekend lah. Tapi antara cabaran nak cari design untuk kek komik 2D ni macam mana? Sebab tadi kaitan terhad kan? Jadi mungkin Amy pun ada macam try and error dan sebagainya. Kita adalah tengok macam apa baker-baker daripada luar negara dan juga daripada dalam negara punya lah. Kita cuba untuk follow tapi tidaklah copy sebiji. Tapi kita cuba ambil dia orang punya inspirasi sana sikit sini sikit untuk jadikan kek yang baru lah. Tapi yang ni paling susah kot sebab kita tahu krim paling susah. Saya suka buat fondant sebab dia lebih orang kata walaupun dia detail tapi kita nampak kemas. Jadi kita tak ada hati tu susah sangat. Macam ni dia agak ambil masa yang lama lah untuk create tadi dia punya. Saya juga pertama kali jumpa dengan Almi, saya tanya soalan yang sama juga. Kalau macam ada permintaan untuk buat kartun ke, sebab biasanya anak-anak kan memang juga ada. Boleh. Custom cake memang kita ambil. Tak kisah apa ni orang kata tema ataupun apa-apalah. Memang kita ambil je lah. Boleh. Jadi boleh buatlah dinosaur ke Mecha-Matu. Boleh dinosaur ke Mecha-Matu ke Pikachu ke semua kita ambil. Sekarang ni mampu tak untuk sediakan untuk majlis? Majlis resepsi ke ada? Ada kita ada buat untuk kek kahwin juga, kek hantaran.
Okey. Yang ni khas untuk MHI dah pun ada. Lepas ni saya dah boleh dah kerja gaming. Boleh dah. Dah boleh buka kedai kek dah. Dah boleh dah. Duit kena minta. Okay. Juga macam mana nak jaga kualiti rasa? Mungkin cantik dari segi visual. Tak ada. Kita jaga juga kualiti dia. Maknanya bahan-bahan yang kita guna pun memang premium lah. Maknanya yang dalam ni even yang macam fondant ni pun walaupun orang kata fondant tu manis dekat luar tapi dia ada feeling coklat juga dekat dalam. Maknanya dia tak adalah sekadar cantik di luar tapi dia sedap jugalah. Okey, yang tadi saya buat yang ni. Okey, abang, sini bang. Okey, sini bang. Okey. Ni rose saya buat. Saya buat tau. Rose. Okey tak? Okey, cantik nampak ni. Lebih kurang sini ni. Okey, itu dia. Jadi semoga sukses dan juga ini contoh terbaik graduan yang pandai mencorakkan hala tuju sendiri. Tapi nak tanya juga, apa yang buat keberanian untuk keluar daripada sebab kalau kita dah ambil master kimia sebagainya tiba-tiba terjun ke dunia. Saya rasa bekerja sendiri tu lebih fleksibel lah untuk saya. Macam itulah. Dan bila saya tengok customer punya order pun maknanya the money is there. Maknanya lepas tu kita boleh buat flexible time dan kita ada masa untuk keluarga jugalah. Macam itulah. Okey, itu dia. Pilihan hati tu lebih kepada bisnes sendirilah. Okey, yang penting kemewahan masa dan ya betul. bebas untuk merancang penjual. Okey, tadi Uzbekistan ya, bukan dari Uzbekistan. Saya tak puas nak tunjuk juga mungkin kamera dapat zoom itu. Okey. Satu keunikan dan sebenarnya kalau siapa nak order yang ni dah taken hak milik Syafie Yahya. Awal-awal masuk dia dah chop dulu dah. Ini sesuai untuk hantaran kan? Ni sesuai selalu orang bagi untuk surprise lah anniversary. Saya akan hantarkan pun boleh. Saya memang akan deliverkan sendiri. Ada buat juga? Ada. Kita ada runner yang deliverkan. Patri tak payah hantar sendiri. Surprise. Tiba bosor rahsia. Okey, terima kasih kepada Amy ataupun Almi Amira Munarashan. Sebab dia adalah kacukan Pakistani dan Melayu. Terima kasih banyak. Jadi ini boleh untuk MHI? Ya betul. Ini yang tu saya kena bawa balik. Okay. Yang tu dalam dia kita pakai dummy. Bukan kek sebenar. Okey. Kita berehat seketika, kembali nanti kita nak bersama dengan ada sikit rangkuman berita dunia untuk anda sebagai informasi di pagi ini. Saksikan. Sekurang-kurangnya 3 orang maut, manakala lebih 800 lagi cedera akibat gempa bumi melanda di wilayah barat laut Iran. Gempa berukuran 5.9 pada skala Richter itu dilaporkan berlaku pada 29 Januari lalu sekitar 9.44 malam waktu tempatan dengan kedalaman 7 km berhampiran pusat gempa Koi. Gempa itu turut dirasai di beberapa bandar termasuk ibu kota wilayah dan bandar terbesar Urmia. Dalam satu kenyataan, Wisma Putra memaklumkan tiada rakyat Malaysia yang terjejas dan pemantauan teliti dilakukan bagi sebarang maklumat terkini. Perancis dilaporkan lumpuh apabila lebih sejuta rakyat berarak di sekitar ibu kota sebagai protes terhadap rancangan kerajaan menaikkan umur persaraan daripada 62 kepada 64 tahun. Walau bagaimanapun, Perdana Menteri Perancis, Elizabeth Borne, sudah pun menegaskan bahawa hasrat kerajaan untuk menaikkan umur persaraan itu tidak boleh dirunding lagi. Peristiwa tersebut sekaligus menjejaskan pengangkutan berkelajuan tinggi ke Britain, Belgium dan Belanda. Pelakon dan penerbit Hollywood, Alec Baldwin, didakwa secara rasmi atas pertuduhan menembak mati seorang ahli sinematografi filem di set penggambaraan pada Oktober 2021. Kru tersebut meninggal dunia ketika menjalankan penggambaraan filem Rust di Santa Fe, New Mexico selepas Baldwin melepaskan tembakan menggunakan pistol prop semasa latihan diadakan. Pertuduhan itu pertama kali diumumkan pada 19 Januari dan difailkan secara rasmi Selasa lalu. Jika didapati bersalah, Baldwin dan penyedia senjata untuk filem itu, Hannah Gutierrez-Reed, boleh dipenjara selama 18 bulan dan didenda sebanyak $5,000. Ribuan ekor burung jalak atau starling bird kelihatan terbang secara berkumpulan dan membentuk seakan-akan awan hitam yang bergerak dan berubah-ubah. Pergerakan yang dipanggil sebagai murmuration, burung-burung itu dilihat terbang di sekitar bandar Tewkesbury di barat daya England pada Selasa lalu.
Kajian daripada Lancashire Wildlife Trust (LWT) mendapati burung jalak cenderung untuk melawat Britain ketika musim sejuk serta berkumpul bagi memanaskan badan pada waktu malam. Burung-burung itu juga terbang secara berkumpulan bagi mengelak daripada burung pemangsa. Mek nak makan gapo pagi ni? Tahu dah gapo. Makan gapo tu? Nasi kerabu. Oh. Okey. Takut bunyi pula. Okey, Putai dah make up. Okay. Alhamdulillah. Kita nak bercakap berkenaan Molek FM, Jejak Sika Molek. Kita nak bersama dengan mereka lebih pakar untuk berbicara. Kan? Pagi Favorite masuk dalam konti. Memang banyak idea mengalir macam cakap tak putus tu. Kita bersama dengan Fizi dan juga Mek Zura, penyampai radio Molek FM. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar sidang penonton Malaysia hari ini pada hari ini? Alhamdulillah kami berdua kembali bersama dengan anda. Anda okey? Apa kecil KL ni kecil Kelantan. MSI kan ni. Satu Malaysia tengok kita ni, Mek. Tubik TV kecil KL dia. Oh, Allah. Tak apa dia semula jadi kan. Okey, macam ni. Dah berapa lama kalian dah berserasi di konti? Kami masuk pada bulan ini dah setahun sebulan lah. Setahun sebulan kita bersiaran bersama-sama. Bila betul rasa macam inilah kimia yang wujud antara kalian. Ya, betul. Alhamdulillah lah bang kan. Okay. Setelah setahun lebih kita bersiaran dan kita punya feedback daripada pendengar-pendengar kita pun demo pakat kata okey belakang. Sebab apa okey tu? Sebab mungkin dia lagu-lagu kau, celoteh DJ kau. Dia merangkumi semualah kan. Lagu-lagu orang kata ikut cita rasa pendengar kita. Lepas tu penyampai-penyampai pun orang kata ikut selera pop dia belakang. Dia bukan apa kelebihan di Molek FM ni, kita memainkan lagu-lagu Hindustan, lagu Thailand, lagu Mak Saleh, lagu baru, lagu lama, lagu evergreen. Ada belakang. Cita rasa Pantai Timur lah. Pantai Timur. Ya, adik kakak. Rasa nak beli barang. Buat rasa-rasa hari ni. Okey, berkenaan dengan ni kan. Saya rasa tahun lepas pun kita interview Mek Zura dengan Fizi. Betul. Ini tahun kedua kita masuk ke sini kan. Sama. Molek FM. Tiap-tiap tahun nak panggil tak apa. Boleh kita suka. Tapi Molek tak panggil pun MHR deh. Tak panggil pun MHR. Boleh nanti satu hari nanti kita buat collaboration. Mungkin hari radio boleh kita bersama-sama. Boleh. Baik, yang terbaru ada promo untuk Kembara ya. Jejak apa tu? Jejak stiker Molek. Di mana kita mengedarkan stiker kereta Molek FM ni. Jadi pendengar-pendengar yang sedang mendengarkan Molek FM di Kelantan 105.1, di Terengganu 93.6 dan juga di Pahang 100.4. Jangan lupa boleh kejar kita punya duta jalanan iaitu Geng Molek. Mereka ni akan mengedarkan stiker kereta Molek FM dan tampal di kereta anda ya. Bukan di kereta kuda ya, tapi tampal di cermin kereta anda dan kami akan spot kereta mana yang menampal stiker kita ni dan ada peluang untuk memenangi wang tunai bersama kami di Molek FM. RM10,000 Ya. Sekarang dah start dah kita bagi stiker dan insya-Allah minggu depan pula kita nak bagi wang tunai sebahagian RM20,000 pula untuk kita namakan Orang Molek. Orang Molek. Kena buat apa? Orang Molek ni kita macam dengar orang siapa-siapa kena pergi cari Orang Molek tu, makanya dapatlah wang tunai yang kita tawarkan ketika itu. Kita kena mengajak pendengar-pendengar kita ni untuk meringan-ringankan mulut lah, kena bertanya lagu. Demo ni Orang Molek ke? Jadi adalah orang misteri tu. Ada orang misteri. Ada macam password dia lah. Nanti kita akan bagi masa kita semua ke udara, penyampai ke udara, kita akan bagi clue tempat Orang Molek tu berada. Dari segi gapo tu pakai ke macam mana nak kenal? Dia tak menentu. Kadang-kadang mungkin Orang Molek ni boleh berupa seorang pegawai polis. Mungkin dia boleh berupa seorang Tok Lebai. Dan boleh berupa seperti Mek Zura. Okey. Dan kita fahamkan juga Mek Zura ni ada cabarannya. Dicabar katanya. Betul. Kena menaikkan followers. Betul. 50k je. Mek, hak ni Mek Zura. Tak siapa lagi. Rapat sikit. Rapat sikit. Baru 49.9. 49.9. Fariha tak follow lagi Fariha.
Tak tajuk dah follow. Follow balik. Ni nampak. Naik tak? Naik. Naik sikit lagi. Tolonglah. Dia cerita dia Mac kena naikkan followers ni sebab partner Mac dia punya followers beratus-ratus ribu. Bagilah. Saya beli. Dia tak beli, dia organik. Bagilah sikit. Dia tak muta aja ni kot. Menari-nari ke. Macam-macam dah Mac buat. Menari buat dah. Suruh gapo lagi Mac buat. Buat belakon dah. Masuk yalah duk lagi tak reti. Dia tak reti masak. Memang tak reti masak. Mula awak ya. Saya bergurau je. Okay, jadi bagaimana cabaran tu? Jadi cabaran ni selama sebulan, bos kata kena cukupkan sampai 50k. Jadi dia punya tempoh tu dah habis dah semalam. Makanya tak cukup. Jadi saya sekarang ni kena standby untuk didenda lah. Gitu. Tapi tak tahulah denda apa ni? Dendanya sebab memang kita minta pendengar kita yang suggest. Dia nak suruh Mac buat gapo. Jangan suruh Mac buka tudung sudahlah. Jangan Mac. Mac nak buat gapo kalau Mac Zura? Boleh mayang. Ya? Ulit mayang. Boleh. Ulit mayang. Taklah kalau Kelantan apa? Dia kalau elok Mac Zura dia bukan ulit mayam, dia ulit putu mayam. Tapi sekarang ni kita kan sekarang nak memasuki musim SPM. Ini berita baik kepada adik-adik kita. Buat ni jawab soalan admits. Tak ada apa adalah best. Subjek paling Mac takut sekali. Dia paling lemah dengan Mac ni. Okey, skor A tu macam boleh bantu ni. Skor A ni kita nak bantu adik-adik kita yang berada di sekitar kawasan Kelantan dan juga Terengganu. Pada 10 hari bulan kita akan berkumpul di MSU Kota Baru. 11 hari bulan kita akan berkumpul di MSU Kuala Terengganu. Untuk sama-sama kita revision untuk skor A molek ni ada Mac Zura, Fizi dan juga DJ Nas. Macam Mac Zura apa subjek favourite masa SPM? Saya kat bang bahasa Melayu dan juga sastra. Ambil sastra. Saya sastra dulu bang. Habis SPM, Kak Zura sambung ngaji di UiTM Shah Alam, ambil bidang penulisan. Gitu adik-adik. Jadi tapi muka nampak macam accountant ya? Accountant ke bang? Sebab dia pandai berkira-kira. Dia memang berkira-kira pandai. Fizi apa Fizi? Saya paling suka dulu adalah saya punya lukisan kejuruteraan. Dahsyatnya. Saya dulu ambil engineering. Pandai orang sains. Apa jadi lepas tu? Lepas tu jadi DJ. Lari bidang kan? Sama tak je. apa, yang penting kita masih lagi ingat ilmu tu kan. Betul. Jadi macam mana molek mampu memberi gelombang baru dalam kehangatan pendengar memilih frekuensi ni? Alhamdulillah lah. Terima kasih kepada semua pendengar-pendengar yang mendengarkan Molek FM daripada hari pertama sampai sekarang ni. Kami sentiasa cuba sehari ke hari untuk memperbaiki bagaimana cara penyampaian kami dan juga lagu-lagu yang diputarkan di Molek FM. Jadi kalau anda belum ada kesempatan untuk follow kami di IG, cari je Molek FM dan cari kami di TikTok Molek FM. Dan kita nak royak kepada adik kakak kita yang sedang menonton sekarang ni, Molek FM ni bukan hanya untuk orang Pantai Timur. Semua pun boleh dengar. Cumanya kita punya siaran di 3 negeri di Pantai Timur lah. Terengganu, Kelantan, Pahang ke. Tapi sekiranya orang Kuala Lumpur, orang Sabah, Sarawak pun boleh dengar juga menerusi aplikasi Audio Plus dan juga dekat YouTube Molek TV. Pagi tadi kami dihubungi oleh satu pendengar kami daripada Jepun yang mendengarkan Molek FM dekat YouTube Molek TV. Orang Jepun sendiri? Orang Kelantan di Jepun. Okey. Apa lagu saya terbaru yang ada di Molek FM? Lagu Thailand terbaru macam biasalah. Banyak lagu Thailand terbaru. Antaranya kita ada lagu Okey Naka. Lagu Sebai-Sebai ada? Ada. Lagu Sebai lagu lama. Lagu lama. Lagu baru macam-macam ada. Jangan bagi Fizi marah. Hujan pelatnya. Okey, terima kasih kepada Fizi dan juga Mac Zura penyampai Radio Molek FM. Jangan lupa untuk ikuti mereka di Molek FM. Macam-macam ada sekarang di TikTok, ada IG semua. Ada berlakon. Okey, kita dah penghujung rancangan. Dari Alik jatuh sampai Alik apa? Alik jatuh, Alik naik. Alik naik. Okey. Esok jangan lupa MSI berkenaan dengan soal wang. Bila sebenarnya masa yang sesuai untuk beli harta tanah ni? Anytime. Molek Mac mau dengar esok mau tengok ni Mac. PT tak ada. Kan pada kira-kira. Kira saja PT tak ada. Tak apa, kita buat pelaburan kan. Cuma kita naikkan followers. Okay? Dan moga terus memolekkan diri anda. Jumpa lagi esok. Bye-bye.